Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor. Yang berhormat Datuk Dr. Mansur bin Osman, Timbalan Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Tuan Hiri Lausian, Esko Pelancongan di Alam Sekitar Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Seri Senior Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berhormat Datuk Nur Azmi bin Diron selaku Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Jana Santira. Yang berusaha Dr. Cinto, Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Air dan Pembentungan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berusaha Encik Wan Abdul Latif Wan Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Yang bahagia Tan Sri Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya kita dapat bertemu dalam majlis perasmian sambutan Hari Alam Sekitar Negara Peringkat Kebangsaan 2021 secara atas talian pada pagi yang penuh ceria ini. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada pihak Urustia yang telah berganding bahu untuk menganjurkan majlis sambutan di peringkat kebangsaan dengan norma baru yang penuh bermakna pada pagi yang mulia ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas kesudian Kerajaan Negeri Selangor yang menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Alam Sekitar pada tahun ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, Hari Alam Sekitar Negara merupakan acara tahunan yang telah disambut semenjak tahun 1989. Penetapan satu hari khusus bagi sambutan di seluruh negara melambangkan semangat kebersamaan kita sebagai satu keluarga Malaysia yang besar dalam mengharungi cabaran yang dengan pengurusan alam sekitar yang semakin kompleks. Selain daripada itu, menjadi hasrat pihak kerajaan agar kewujudan hari perayaan alam sekitar ini dapat dirasai dan diingati oleh setiap rakyat Malaysia. Sebagaimana sambutan hari-hari dan peristiwa-peristiwa lain seperti Hari Malaysia, Hari Sukan Negara dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sempena Hari Alam Sekitar Negara 2021, pihak kementerian telah pun merancang beberapa aktiviti sepanjang tahun. Antara aktiviti yang dijalankan adalah yang pertama, pengumpulan buangan elektronik dan elektrik dan elektronik, iaitu e-waste. Dan pada tahun ini kita mensasarkan sejumlah kutipan sebanyak 800 metrik tan e-waste untuk dikumpulkan. Dan saya berharap agar dapat kerjasama daripada semua pihak untuk kita menjayakan sasaran ini. Dalam hal ini, bagi memastikan e-waste yang terkumpul daripada setiap isi rumah dikendalikan oleh kemudahan yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar secara selamat dan tidak mencemarkan alam sekitar. KASA mengambil inisiatif dan menetapkan bahawa hari Sabtu terakhir setiap bulan diiktiharkan sebagai hari pengumpulan e-waste di seluruh negara. Inisiatif ini telah dimulakan sejak Januari tahun 2021 dengan harapan untuk dapat kita kumpulkan semua e-waste dengan lebih sistematik dan lebih selamat. Yang kedua adalah program Plastic Busters, yakni program merupakan satu program yang disasarkan dan diasaskan oleh KASA bertujuan untuk menekankan kepentingan usaha mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam kalangan penjawat awam seiring dengan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030. Saya juga menyeru supaya orang awam menyambut seruan ini untuk kita menggunakan alternatif lain bagi menggantikan plastik seperti beg guna semula, bekas makanan guna semula dan straw kertas dan sebagainya. Marilah kita sama-sama mengamalkan gaya hidup lestari bermula daripada rumah kita. Yang ketiga ialah program Satu Rakan Alam Sekitar Satu Pokok atau Satu Ras Satu Pokok. Yakni KASA sebagai agensi yang diamanahkan untuk memastikan kelestarian khazanah alam dihargai turut berganding bahu dengan pelbagai pihak. Yakni pihak berkepentingan, sama ada pelbagai agensi NGO. Tujuannya ialah untuk sama-sama kita menjadikan aktiviti penghijauan bumi
dan penanaman pokok sebagai aktiviti utama dalam sambutan Hari Alam Sekitar Negara. Usaha ini diharapkan dapat membantu usaha kerajaan dalam program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 5 tahun seperti mana yang telah diumumkan oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 September 2020. Para hadirin yang dihormati sekalian, dalam rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, KASA telah diberi kepercayaan untuk kerajaan bagi menrajui pertumbuhan hijau dalam pembangunan ekonomi negara, bagi memastikan komitmen sasaran pelepasan bersih sifar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang mampan. KASA akan melaksanakan peranan di bawah tema ketiga RM ke-12 iaitu melonjakkan kemampanan. Tema ketiga memberi tumpuan kepada mempercepatkan pertumbuhan hijau serta mempertingkatkan kemampuan negara dan mentransformasi sektor air serta pengukuhan tabi urus alam sekitar. KASA sentiasa komited terhadap sasaran gas rumah kaca atau GHG negara iaitu sasaran pelepasan bersih sifar atau net zero emission seawal-awalnya tahun 2050 yang merupakan pemancu kepada pendekatan ekonomi hijau. Perincian langkah-langkah bagi mencapai sasaran ini adalah berdasarkan kepada kajian strategi jangka masa panjang pembangunan rendah karbon yang akan dimuktamadkan insya-Allah pada akhir 2022. KASA akan menggariskan strategi dan tindakan bagi mitigasi pelepasan GHG bagi sektor-sektor ekonomi utama negara dan ini menjadi asas bagi pertumbuhan hala tuju dan menentukan hala tuju tahun sasaran pelepasan bersih sifar negara. KASA komited dalam memastikan pengurangan intensiti pelepasan GHG sebanyak 45% kepada KDNK pada tahun 2030 dan berdasarkan intensiti pelepasan pada tahun 2005 insya-Allah dapat kita capai. KASA juga sedang menyediakan garis panduan pasaran karbon dan dasar harga karbon bagi memberi panduan jelas kepada pihak yang ingin menyertai pasaran karbon sukarela. Kerajaan akan memastikan aktiviti perdagangan karbon tidak menjejaskan pencapaian pengurangan pelepasan GHG negara, khususnya bagi mencapai Nationally Determined Contribution atau NDC negara. NDC merangkumi pelan sebuah negara berkaitan perubahan iklim yang digariskan di bawah Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim 2015. Penting bagi Malaysia untuk memuktamadkan NDC dan menyiapkan dokumen dasar yang berkaitan sebelum kita menetapkan hala tuju karbon dan pengumuman baru atau sasaran baru negara untuk capai sifar bersih. InsyaAllah KASA turut mengambil perhatian serius terhadap peranan yang harus dimainkan oleh Malaysia di bawah Perjanjian Paris tahun 2015. Delegasi Malaysia yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air akan menghadiri persidangan dan perundingan UNFCCC COP26 yang akan diadakan di Glasgow, Scotland. Persidangan ini akan diadakan daripada 31 Oktober 2021 hingga 12 November 2021 dan akan memuktamadkan rundingan bagi beberapa isu berkaitan pelaksanaan Paris Agreement yang telah tertunggak sejak persidangan UNFCCC COP24 yang di Katowice pada tahun 2018. Antara rundingan perubahan iklim UNFCCC yang masih lagi belum diselesaikan dan penting untuk Malaysia ialah seperti berikut. Yang pertama, ketulusan pelaporan perubahan iklim di Perjanjian Paris yang melibatkan pembangunan format pelaporan maklumat perubahan iklim dalam Biennial Transparency Report atau BTR. Yang kedua ialah isu-isu teknikal berkaitan pembangunan mekanisme pasaran karbon di bawah artikel 6 kepada Paris Agreement. Yang ketiga ialah tempoh masa pelaksanaan NDC di bawah Paris Agreement dan yang keempat ialah pembiayaan perubahan iklim atau climate finance untuk negara-negara membangun bagi melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta memenuhi obligasi di bawah UNFCCC. KASA akan melaksanakan insya-Allah konsep ekonomi kitaran bagi sektor plastik melalui rangka kerja pengurusan plastik Malaysian Plastic Sustainability Roadmap dan selari dengan aspirasi mempercepatkan peralihan daripada sistem ekonomi linear yang mewujudkan ekosistem kepada ekonomi kitaran. Perluasan tanggungjawab pengeluaran EPR secara sukarela ini
sebelum beralih kepada skim mandatory dan digerakkan oleh industri untuk menjadi tonggak yang utama dalam pelaksanaan roadmap ini, insya-Allah. KASA juga dengan kerjasama agensi kerajaan, industri dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang berkaitan telah pun menubuhkan Malaysia Sustainable Plastic Alliance atau MASPA. MASPA adalah jaringan kesepakatan antara pengantara awam dan swasta dalam usaha mentransformasikan model ekonomi industri plastik ke arah persekitaran Malaysia yang bersih dan sihat menjelang tahun 2030. Ia juga sebagai sebahagian di perancangan KASA dalam melaksanakan Pelan Hala Tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna 2018-2030. MASPA bermatlamat untuk mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan pemegang taruh untuk menangani masalah pencemaran sisa plastik agar tindakan secara kolektif dapat dilaksanakan bagi mengurang penggunaan plastik sekali guna dan membangunkan sebuah ekonomi kitaran untuk industri plastik di Malaysia. Para hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, pesanan saya untuk kita semua, peliharalah alam sekitar dan sumber alam semula jadi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita nanti akan dapat menikmatinya dan menceriakan negara dan dunia seluruhnya. Akhir kata saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur, khususnya Kerajaan Negeri Selangor yang telah berusaha memastikan aktiviti sambutan ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Penghargaan juga kepada semua agensi kerajaan, pihak swasta, badan-badan bukan kerajaan, komuniti setempat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam menjayakan sambutan Hari Alam Sekitar Negara pada kali ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan strategi yang turut sama menjayakan acara sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2021 peringkat kebangsaan ini. Jom bersama kita melestarikan alam sekitar tanggungjawab bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.